ما زلنا في موضوع الغسل في مادة الشريعة di sanatil ula. Okay, kita dah tengok kepada al-ghuslu min haisu ta'rif, min haisu dalil masyru'iyah, wa min haisu ruknul ghusli wa mujibatil ghusli wa sunanun al-ghusli. Sekarang ni al-an al-aghsal al-masnunah. Mandi-mandi yang sunat. Kita tengok hukum wuslu tadi. Hukum wuslu, al-wuslul wajib, wuslul mubah, wuslul mandubah. Mandubah tu masnunah lah, yang sunat. Okay, so tengok apa dia. Aksalul masnunah kathirah. Banyak mandi-mandi yang sunat ni. Yang pertama, wuslul jum'ah. Mandi pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni disebabkan kemuliaan hari Jumaat, kita mandi. Dapat pahala. Yusannu al-wuslu yaumul jum'ah liman yurid hudurus salah. Sunat bagi mandi bagi orang yang solat Jumaat, mandi sunat Jumaat bagi siapa yang nak datang solat Jumaat. Wa illam tajib alaihil jumu'ah, sekiranya dia tidak wajib melakukan solat Jumaat seperti kaum musafir, seperti musafir ataupun perempuan tak wajib, au saghir ataupun budak kecil. Wa illam tajib, walaupun tak diwajibkan macam sekarang pun tak diwajibkan. Yang wajib yang AJK itu ya. Yang sekarang ni sebab pandemik tak wajib nak pergi solat Jumaat. Bagi lelaki pun sama. Jadi wajib ke tak wajib pergi ke solat Jumaat? Tetap sunat kita wuslul Jumaah. Seperti mana firman sabda Rasulullah, qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukum ayyatiyal Jumu'ah falyaghtasil." Sekiranya seseorang daripada kamu hendak menunaikan fardu Jumaat, maka wajib dia mandi. Maka perlulah dia mandi, tak wajib tapi mestilah dia mandi, hendaklah dia mandi. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri yaumal jumu'ah. Waktu dia ialah apabila terbitnya matahari pada hari Jumaat. Lepas subuh dah boleh dikira sebagai mandi sunat dah. Wal afdal inda iradatil khuruj lis-salah. Yang paling afdal ialah ketika seseorang lelaki tu dia nak keluar pergi solat Jumaat. Nak pergi solat Jumaat dekat-dekat nak azan tu, dia ambil uduk, dia solat, dia mandi dulu, ambil uduk, kemudian baru dia siap pergi ke solat Jumaat. Okay. Yang kedua, ghuslul aidaini, mandi hari raya, 2 hari raya. Wa yusannul ghuslu yaumu aidil fitri, sunat untuk mandi hari raya fitri, wa yaumu aidul adha, dan juga hari raya adha. Liman arada ay yahduras salah wa liman lam yahdur. Wa sunat bagi siapa yang nak pergi solat sunat Aidil Adha, Aidil Fitri itu, dan juga bagi siapa yang tidak pergi menunaikan solat. Dua-dua sunat pergi solat ke tak pergi solat ke sunat mandi. Li'anna yaumul aid yaumu zina, kerana hari raya adalah hari perhiasan. Hari yang untuk kita berhias, bercantik-cantik. Fasunnul wuslu lahu, dan disunatkan sunnah al-wuslu, mandi disunatkan. Wa waktu uslil aidain yabda'u min nisfil lail min lailatil aid. Okey, waktu untuk mandi aid ni bermula pada pertengahan malam. Pertengahan malam hari raya. Malam raya tu dah boleh dah mandi sunat hari raya. Malam raya tu lah. Pertengahan malam tu maksudnya lepas isyak'. Lepas isyak' dah boleh dah. Okay. Kemudian salisannya ketiga, ghuslul khusufaini, mandi 2 gerhana, iaitu khusuful qamar, gerhana bulan, wa khusufus syams, dan gerhana matahari. Gerhana matahari kita sebut khusuf. Kalau gerhana bulan, khusuf, kha dengan ka, beza dia. Wa yusannul ghuslu fihima, dan disunatkan mandi pada keduanya, li'annahuma fi ma'nal jum'ah, kerana keduanya dikira macam hari Jumaat. In haitsu masyru'iyyatihi al-jama'ah fihima, dari sudut pensyariatan untuk menunaikan solat jemaah, maksudnya solat sunat gerhana kan. Dalil dia tinggi dia punya darjat atau maqam, kelebihan dia solat sunat gerhana. Wajtima'un nas lahuma, dan manusia berkumpul disebabkan khusuf ni, gerhana ni, berkumpul untuk dengar khutbah,
Macam baru ni kan ada gerhana bulan kan. Gerhana bulan hari tu semua orang berkumpul ataupun kat rumah masing-masing dengan khutbah solat sunat, solat sunat gerhana. Kan ada cara-cara solat sunat gerhana tu kan. Rukuk dia lama, sujud dia lama, ada bacaan-bacaan dia. Wa yadkhulu, tapi sebelum tu disunatkan mandi. Wa yadkhulu waqtul ghusli lil kusufain bi badil kusufain wa yantahi bi injla'iha. Bermulanya waktu mandi gerhana ni, apabila mulanya gerhana dah boleh mandi dah, dan berakhir bila dah habis gerhana, hilang gerhana, tak sunat dah mandi. Ghuslul istiqa nombor 4, istisqa. Ghuslul istisqa, mandi istisqa. Apa dia? Wa yusannu al-ghuslu qabla al-khuruj li salatil istisqa. Salat istisqa. Sebelum keluar solat istisqa, biasanya solat istisqa ni solat minta hujan lah nama dia. Satu tempat tu dah lama kemarau, air tak ada, kita semua berkumpul. Ni sunat Rasulullah pun buat. Kumpul ramai-ramai, biasanya buat kat padang kan. Minta doa kepada Allah, solat sunat istisqa. Minta Allah turunkan hujan, air. Sebelum pergi keluar, sunat untuk mandi sunat istisqa dahulu. Wa qiyasan ala ghuslil kusufain. Dia qiyas, dia ambil kira macam mandi untuk gerhana. Gerhana kan orang semua keluar nak tengok gerhana, kebesaran Allah. Orang pergi solat sunat dengan khutbah. Begitu juga dengan istisqa. Macam tu jugalah minta hujan. Nombor 5, al-ghuslu min taghsilil mayyit. Mandi selepas kita mandikan jenazah. Lepas kita mandikan jenazah, kita pula wajib sunat untuk kita mandi. Yusannu liman ghassala mayyitan ayyagtasila. Sunat bagi orang yang memandikan jenazah untuk dia pula mandi. Seperti mana sabda Rasulullah, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Sesiapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia pula mandi. Okay. Ada banyaklah kelebihan dia sebenarnya. Hatta kalau kita tengok, sebenarnya dia ada kaitan lah juga dengan benda-benda yang gaib ni. Kita tak nampak kan. Biasanya terbawa-bawa sampai ke rumah benda-benda yang tak baik ni lah. Sebab mayat ni dia sangat, orang kata apa, sangat sensitif terhadap benda gaib. Khususnya jin-jin lah, jin-jin yang tak elok, yang jahat ni kan. Dia suka duduk dengan mayat-mayat yang tak dibacakan ayat-ayat Quran. Dia suka duduk ni, dia suka tempat dia kan. Jadi sunat kita baca Quran banyak dekat orang yang mati. Kemudian siapa yang mandikan mayat, siapa yang datang perkuburan semua tu kan, balik kalau orang tua-tua dia cakap pergi mandi dulu, bersihkan badan. Sebab ada kaitan dengan benda-benda halus ni yang kita tak tahu, yang kita tak nampak. Okay. Dan Masya Allah, siapa tak mute time tu? Amirul Afi. Tolong Amirul Afi. Okay, baik, syukran. Okay, nombor 6. Okay, tak apa. Al-aghsal al-muta'alliqa bil haji wal umrah. Mandi sunat lah mandi yang berkaitan dengan haji dan umrah. Apa dia? Al-ghuslu lil ihram bil haji awil umrah. Sunat untuk mandi ihram. Sebelum pakai ihram, mandi dulu untuk ihram haji ataupun ihram untuk umrah. Wal ghuslu lidukhuli Makkah. Nak masuk Makkah pun sunat juga mandi. Wal ghuslu lil wukuf bil Arafah. Mandi untuk ketika wukuf di Arafah sunat juga. Wal ghuslu li ramyil jimar fi ayyamit tasyrik. Dan mandi untuk melontar jamrah pada hari-hari tasyrik sunat juga. Wal ghuslu li dukhulil Madinatil Munawwarah. Dan mandi untuk masuk ke Madinah, kota Madinah pun sunat untuk kita mandi. Itu Okey. Jadi itulah sunat-sunat dia. Jangan main-main kalau sunat ni walaupun tak wajib tapi dia ada khasiat dia yang teristimewa, yang keistimewaan dan kelebihan dia tertentu. Okey, baik, hikmah. Okay, apa hikmah pensyariatan mandi ni? Lil ghusli hikamun kasiratun wa fawaida mutaaddidah. Mandi ni ada banyak hikmah dan juga faedah-faedah yang pelbagai. Antaranya
Husulus sawab, mendapat pahala. Fal ghuslu syar'i ibadatun. Yaksibu sahibuha as-sawab. Mandi ni adalah satu syariat, yang ini satu ibadah yang mana pelakunya mendapat pahala. Lianna fi fi'lihi wal ityan bihi, kerana dengan melakukan perkara tersebut imtisalan li amri syari', dia telah mengikuti arahan syarak, wa tatbiq li ahkamihi, dan dia mengaplikasikan hukum dia, fakana fihi al ajrul kabir, maka dia dapat pahala besar. Kedua, husulun nazafah, dia akan mencapai kebersihan, dapat memperolehi kebersihan. Fal ghuslu yuzilu ma asabal jisma, mandi itu dapat menghilangkan apa yang terkena, kotoran yang terkena pada badan. Wa ma aliqa bihi min waskhin, dan apa yang begitu juga kotoran dan juga peluh-peluh. Wa fi hadhihi nazafa allati yuksibuha al-ightisal wiqayah lil jismi minal jarasim. Dapat wiqayah, dapat melindungi jasad badan ni daripada bakteria-bakteria yang boleh menyebabkan penyakit. Usulun nazafa, mandi kan. Dan sekarang ni pun COVID-19 bila keluar balik rumah mandi kan. Kemudian tiga, husulun nasyad, dapat memperoleh kecergasan, cergas lah dah mandi kan. Fal ghuslu yaksibu jismal mughtasal hayawiyah wa nasyatan. Mandi boleh menyebabkan tubuh badan orang tu menjadi cergas dan sihat. Wa yatrudu anhu al-khumul wal futur, dan dia boleh hilangkan rasa mengantuk dan juga lesu. Kan, kalau malas-malas ke lesu ke, pergi mandi. Hilang mengantuk insya-Allah. Wala siyamma, terutamanya idza kana ba'da asbabihi al-mujibah lahu kal jima'. Terutamanya kalau benda-benda yang melibatkan dengan contoh macam jima' dan letih dan sebagainya kan, maka dapatlah segera balik. Kemudian 4, husulul ulfah wal mahabbah. Macam mana pula tu? Dapat melahirkan rasa kasih sayang dan juga kemesraan. Macam mana tu? Al-ghuslu yuzilu ra'iha al-kariha. Mandi ni dia boleh hilangkan bau-bauan yang dibenci, bau-bauan yang busuk daripada badan, dan dia membersihkan badan kita, mewangikan dia. War-ra'iha at-tayyibah tad'u lil ulfa. Bau-bauan yang baik ni, wangi, boleh menyebabkan kemesraan. Orang pun suka, orang pun sayang. Orang tak suka kalau kita badan busuk, bau bawang, bau apa lagi, bau kopi, sebagainya lah contoh kan. So kita mandi pakai sabun semua dapat menyebabkan kemesraan lah daripada orang. Okey baik. Kita seterusnya, kemudian yang terakhir untuk tatbik amali ni tatbik amali ni macam mana praktikal, kita tengok sikit macam mana praktikal mandi ni. Tengok, tankasimu hadha tatbik ila qismain, terbahagi kepada dua. Al-kaifiyah al-masnunah, benda-benda ataupun cara-cara yang disunatkan lah ni. Wa huwa al-ghuslul afdal, mandi yang afdal, iktidaan bisunnah, yang mengikut sunnah Nabi. Macam mana cara dia? Yang pertama, bada'a al-ghuslu bin niyah, mula dengan niat, wa talaffuz biha, dan juga melafazkan niat tersebut. Nawaitu rafa'al hadisil akbar lillahi ta'ala. Kemudian at-tasmiyah, baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ghuslul kaffain salasan, 3 kali kita basuh tangan kita, tapak tangan kita basuh 3 kali. Kemudian ghuslul qubul, basuhkan kita punya kubul, wad dubur, dan juga dubur, bil yadil yusra, dengan tangan kiri, basuh dengan tangan kiri. Wa ma 'alal jismi min akhzar, ataupun apa kotoran yang ada dekat badan semua kita bersihkan dengan tangan kiri. Yang kelima, tawaduk, dah sudah bersihkan, kita ambil wuduk pula. Wudu'an kamilan, ambil wuduk dengan wuduk yang sempurna. Selepas ambil wuduk, ifadatul ma' 'ala ra'si, kita meratakan air dekat kepala kita 3 kali bersama-sama. Kita selat ma'a takhlil asy'ari, kita selat-selatkan tangan kita, jari kita sampai ke kulit kepala, pada rambut. Kemudian setuju ghuslu syiqil aiman, basuhkan bahagian badan, bahagian kanan badan
ma'adilki, dengan gosok-gosokkan semua sekali pada atas sampai bawah. Kemudian ghuslu syiqqil aisar, basuh bahagian yang sebelah kiri pula. Bersama dengan kita kena gosok-gosokkan. Itu yang sunat je lah, yang dapat pahala kalau kita ikut tu. Okey, manakala yang kedua, kaifiyah al-wajibah, cara yang wajib. Yang wajib dia senang ya. Yang pertama, badul ghusli bin niyah fil qalbi. Mulakan air bila sampai jurus yang pertama kat kepala, kita niat dalam hati, saya aku mengangkat ada besar kerana Allah Ta'ala. Nawaitu rafa'al hadas akbar lillahi ta'ala. Kemudian ifadatul ma' ala sa'iri jasadihi marratan wahida. Meratakan air ke seluruh badan, tak kisah laki ke kanan ke, ratakan saja sekali. Itu itu yang wajib. Senang kalau awak mandi sungai, mandi kolam lagi senang. Masuk pergi kat kolam, terjun sampai ke air tu saja aku mengangkat ada besar kerana Allah Ta'ala. Boom, terjun, tiruk sebagainya kan. Berenang. Kepala tu selat-selat dengan rambut. Tu dah kira tu. Dah selesai tu. Lagi senang. Mandi sungai, mandi laut ke kan. Mandi kolam ke. Lagi senang. Senang sangat. Tu yang saya pelik tu bila saya buat program tingkatan 5 mandi wajib pun tak tahu. Hari-hari awak mandi takkan tak tahu. Macam itulah. Okey. So itu sajalah untuk kita punya. Ada soalan? Contohlah kan, kalau time tu kemarau, lepas tu apa hukum mandi wajib? Kemarau tak ada air Okey, kalau waktu kemarau tak ada air, air tu lebih penting untuk kita minum berbanding mandi, maka hukum dia macam wuduk kalau tak ada wuduk, kita buat apa untuk solat? Tayamum? Ya, betul. Betul, tepat sekali. Gantikan mandi wajib dengan tayamum. Tetapi bila air dah ada balik, kita wajib kita mandi balik. Maksudnya kita wajib mandi selepas tu. Okey, boleh faham kes dia sama macam wuduk. Kalau awak tak ada air, awak kena tayamum. Kalau awak nak mandi wajib tak ada air, sama juga. Awak bersihkan dengan tayamum sahaja. Yang penting najis tu awak bersihkan dahulu guna sikit je air, tapi lepas tu tayamum sahaja. Dia dah boleh dah mengangkat hadas untuk awak solat. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Yang orang lain ada tak? Raihan Dayana, Hairunisa, Afrina, Eliana. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada boleh faham semua Ya, Alhamdulillah. Jadi dah selesai dah kita untuk tajuk Al-Ghuslu. InsyaAllah kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya. InsyaAllah. Okey. So untuk latihan ni kita akan buat nantilah kemudian hari Jumaat nanti insya-Allah. Okey Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.